Allah tempat kita minta tolong. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan, dan tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Sangat-sangat jelas dalam surah Al-Ikhlas. Allah itu satu. Kalau tuan-tuan bersetuju orang Kristian menggunakan kalimah Allah, yang orang Kristian faham Allah ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Allah, tuan-tuan telah menolak sifat 20 dan menolak sifat Qul huwallahu ahad. Memang Tuhan bagi orang Kristian ialah Allah, tetapi hendaklah disucikan pahaman mereka. Allah tidak ada anak. Kalau mereka nak kata Allah ada anak, kita yang ada kuasa jangan bagi pakai. Kamu gunakan Tuhan. Sebab itu namanya fitnah kepada Tuhan. Kalau tuan-tuan difitnah, tuan-tuan marah. Tuan-tuan tak buat, tiba-tiba tuan-tuan dituduh buat. Tuan-tuan marah sebab tuan-tuan difitnah. Kalau tuan-tuan setuju, tutup sifat 20, tutup kitab tauhid. Kita dah tolak sifat wahdaniyah. Allah itu tunggal, tidak ada bapa dan tidak ada anak. Kalau kita setuju, untuk orang Islam kita setuju Allah tak ada anak. Untuk orang kafir, kita biarkan orang kafir kata Allah ada anak. Itu adalah satu benda yang sangat tidak betul. Kita menolak sifat 20 yang kita belajar selama ini. Baik. Maka setengah daripada hal pekerjaan Nabi Isa turun ke bumi ini adalah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan katanya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku dan jiwaku yang berada dalam tangan kudrat Allah dan di dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah membalas baik dan Allah juga membalas menyiksa. Sesungguhnya kata Nabi, hampirlah bahawa turun di dalam sekalian kamu wahai umatku oleh Isa anak Maryam alaihi wassalam di atas muka bumi, dan kedatangan Isa yang pertama ialah untuk menjadi hakim sebagaimana hakim yang sehabis-habis adilnya. Tugas pertama Nabi Isa ialah menjadi hakim yang sangat adil di atas muka bumi ini. Siapakah yang lebih alim? Siapakah yang lebih adil? Siapakah yang lebih alim daripada Nabi? Benda ini pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beberapa orang puak-puak Khawarij yang hidup pada zaman Nabi datang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi sedang membahagikan harta rampasan perang. Mereka kata pada Nabi, wahai Rasulullah, i'dilu. Wahai Rasulullah, berlaku adillah. Nabi tengah duk bagi harta, mereka boleh warning dekat Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Nabi berhenti bagi barang. Nabi kata, siapa yang lebih adil di kalangan kamu kalau bukan aku? Siapa yang lebih adil di kalangan kita ni kalau bukan aku? Mereka warning dekat Nabi, tuan-tuan. Hebat buat-buat Khawarij. Zaman Nabi pun dah ada dah, cuma masa itu belum timbul secara terang-terangan. 2 kali mereka warning pada Nabi, suruh Nabi ni berlaku adil. Siapa yang lebih alim dalam bab agama kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada orang kata, ustaz, saya bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Macam mana saya nak ikut Nabi? Saya mesti ada salah dan silap. Macam mana saya nak ikut Nabi? Saya jawab, pasal kita ni lemah lah kita kena ikut Nabi. Pasal kita ni banyak salah lah yang kita kena ikut Nabi. Pasal kita ni banyak tak betul lah yang kita kena ikut Nabi. Kita nak ikut siapa? Nak ikut syaitan.
Pasal kita ni banyak salah lah, kita kena ikut Nabi. Nabi tu alim, ikut cara Nabi betul. Bila tak ikut cara Nabi, rosak. Habis tu ustaz, zaman sekarang ni macam mana ustaz? Menikah dua pun masuk penjara ni ustaz. Menikah dua ni masuk penjara pasal apa? Mana saya tahu. Tanya pada orang yang buat undang-undang. Sepatutnya kita galakkan orang menikah. Buat apa nak penjara-penjarakan menikah? Bukan saya sokong menikah dua pula. Bukan saya menyokong menikah tanpa mahkamah pula. Sepatutnya pihak mahkamah, pihak kerajaan memudahkan orang menikah, bukan menyusahkan orang menikah. Sekarang ni yang senang zina. Zina ni senang. Zina senyap-senyap, lah mengandung buang budak. Zina mengandung buang budak. Yang zina jadi senang. Patutnya yang nikah jadi senang, zina jadi susah. Ini dah terbalik. Tiap-tiap hari buang budak. Tiap-tiap hari kita baca dalam paper, mayat dibuang, budak dibuang, mengandung. Hari ni lagi macam mana boleh kena kurung sampai 7 bulan mengandung. Bila bapak pergi ambil, pakwa dia serang main rumah nak ambil makwa dia balik. Ni apa punya cerita? Udah jadi huru-hara. Tiba-tiba orang menikah dua kena pergi penjara. Tu macam mana orang nak menikah? Kita nak tengok statistik 6 tahun, 6 bulan pertama 2010. Berapa kadar kelahiran daripada perzinaan ini? Anak-anak luar nikah. Yang terbaru yang 3 bulan lepas dikeluarkan, jumlah yang menggayatkan kita. 3 bulan pertama tahun 2010, jumlah yang dilahirkan anak luar nikah sangat menakutkan. Ini 6 bulan pertama ni, setengah tahun ni. Berapa pula kesnya? Sepatutnya tuan-tuan kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi menikah mudah, hantaran jadi mudah, perkahwinan jadi mudah, urusan perkahwinan jadi mudah, supaya menggalakkan orang berkahwin. Ini tidak. Perkahwinan semakin lama semakin susah, semakin mahal, semakin rumit. Apatah lagi kalau nak menikah 2, 3, 4, lagi susah. Melainkan Saleh Yaakob, dia seorang yang jadi senang menikah 2, 3, 4. Yang lain semua jadi payah. Baik, kita tengok di sini hakim yang paling adil, Nabi Isa alaihissalam ini. Sesungguhnya sepotong hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Isa turun ke bumi pada masa hampir kiamat kelak, dan pada waktu turunnya ia menjadi imam, membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan pada tuan-tuan, dia bukan jadi nabi baru, dia bukan bawa cara semayang baru, dia bukan bawa zakat baru, dia tak bawa haji baru, dia ikut yang Nabi Muhammad punya. Jangan tuan-tuan kata dia bawa pula cara semayang lain, haji lain. Tidak, dia ikut yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjadi hakim yang am, imam yang am, dan nama khalifah Rasulullah menghukum ia akan umat Nabi Muhammad dengan sangat adil, mengikut undang-undang Islam, yakni undang-undang Allah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas pertama Nabi Isa alaihi salam. Tugas yang kedua, fayak sirus salib, maka Nabi Isa akan memecahkan segala kayu palang di gereja. Kayu cross yang terdapat di mana-mana gereja itu akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Sesungguhnya makna palang di dalam gereja Nasrani yang menjadi isyarat i'tiqad mereka ialah bahawa Nabi Allah Isa disula, mati disula di kayu palang, semacam palang yang mereka taruh di dalam gereja mereka, sehinggalah di puncak atap mereka itu dibubuhnya palang, menandakan bahawa di palang itu